Padu. Untuk mencari isi padu ini, setiap bentuk geometri ini mempunyai rumus yang berbeza. Untuk bentuk ini adalah dipanggil sebagai prisma. Kenapa dipanggil sebagai prisma adalah kerana dia mempunyai satu keratan rentas yang sama. Maksud keratan rentas itu adalah kalau kita potong sehelai itu, bentuk selebihnya masih kekal sama, itulah dipanggil sebagai keratan rentas. Jadi di sini, los keratan rentas ini adalah segitiga. Dan kita mesti kena ingat kembali apa rumus segitiga tu adalah 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Dan masalah lagi di sini adalah kita tidak diberi tinggi segitiga tu. Maka kita perlu carikan dahulu tinggi segitiga ini sebenarnya selalu kita akan gunakan teorem Pythagoras. Dan 8 tu akan dibahagi kepada dua bahagian, iaitu ini adalah 4 dengan 4. Jadi di sini tinggi untuk segitiga tu kita boleh wakilkan dengan T. T ini adalah 5 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Dia tu kita tahu hasilnya adalah 3. Jadi masukkan dalam rumus 1/2 tapaknya guna 8 darab dengan tinggi 3. Lepas tu kita akan darab pula dengan dia punya lebar. Disebabkan ini adalah dia letak dalam bentuk baring. Kini 12 ni kalau dia letak menegak dia akan dipanggil tinggi. Kalau dia letak dalam bentuk yang baring ini dia sebenarnya adalah lebar, iaitu darab dengan 12. Jadi kita hanya setakat tekan kalkulator. Jadi di sini hasilnya adalah 144 cm padu. Kalau untuk isi padu tu kita letakkan kuasa 3, jadi isi padu. Okey. Seterusnya kita lihat pula, ini adalah silinder. Silinder ni sebenarnya adalah satu jenis prisma juga. Sebab kenapa? Sebab anda akan nampak ni adalah satu bentuk yang serupa, iaitu luas keratan rentas kita. Jadi di sini, untuk luas keratan rentas di sini adalah kita punya bulatan, iaitu pi j kuasa 2. Jadi pi jejari itu jangan tertipu. Yang soalan ni dia bagi kita ini adalah satu diameter. Jadi untuk jejari anda mesti kena bahagi 2. Jadi bagi 2, ni ingat kena kuasa 2. Darab dengan tingginya 12. Jadi sekali lagi kita hanya perlu tekan kalkulator. Dan hasilnya adalah 462 cm padu. Jadi teruskan. Okey, sekarang kita lihat pula adalah kon. Untuk kon ini, kita hanya bezanya adalah kita mempunyai 1/3. Ingat untuk kon dengan piramid, kita akan ada 1/3 di sini, darab luas tapak, darab tinggi. Jadi di sini tapaknya adalah bulatan, iaitu pi j kuasa 2, pi j kuasa 2, darab dengan tinggi. Jadi kita setakat masukkan nilai yang betul dalam bahagian betul saja. Jadi lepas tu kita hanya tekan kalkulator. Jadi di sini jawapannya adalah 616 cm padu. Okey, jadi kita teruskan. Okey, bentuk ini adalah piramid. Jadi sekali lagi kita nampak ni adalah 1/3 lah. Ingat yang bentuk kon dengan bentuk piramid memangnya ada 1/3. Jadi di sini luas tapaknya adalah segi 4 sama, iaitu 4 darab 4 dan tingginya adalah 3. Jadi kita akan dapat jawapan ni adalah 16 cm per persegi padu. Okey, jadi kita teruskan. Okey, seterusnya kita akan nampak ini adalah sfera. Dan rumusnya adalah 4/3 pi j kuasa 3. Jadi kita setakat perlukan nilai jejari, iaitu masukkan nilai jejari itu 4/3. Pi itu seperti biasa. Kebanyakan masanya adalah 22/7. Kita hanya perlu perhatikan soalan. Kadang-kadang dia akan gunakan 3.142. Jadi jejarinya 7. Dan ingat ni kuasa 3. Jadi kita sekat tekankan kalkulator. Jadi kita dapat ini adalah dalam bentuk pecahan, iaitu 1437 1/3 cm padu. Yang ini adalah hemisfera pula. Untuk hemisfera ni kita perlu tahu dia adalah separuh daripada isi padu sfera. Jadi kita lihat ni 1/2 darab dengan tadi 4/3 pi j kuasa 3. Jadi di sini dia akan jadi 2 saja, iaitu 2/3 pi j kuasa 3. Okey, jadi tekankan kalkulator anda. Jadi kita dapat ni adalah 261 19/21 cm padu. Okey. Jadi bahagian ini baru penyelesaian masalah, iaitu kita akan lihat pula isi padu gabungan untuk bentuk geometri ini. Jadi di sini bentuknya yang terlibat adalah kon dengan silinder. Jadi kita hanya setakat gunakan rumus yang betul untuk masukkan nilai saja. Luas tapak di sini adalah bulatan, jadi pi j, iaitu j itu hati-hati itu bukan 5 tapi 5 bahagi 2 dan kuasa 2 darab dengan tinggi untuk kon itu iaitu 4. Jadi selepas tu kita hanya tekan kalkulator. Jadi bahagian ni sangat memerlukan kalkulator. Jadi anda mesti bawa kalkulator ke waktu ujian nanti. Kalau tidak, nanti sangat susah untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Jadi di sini yang pertama tu adalah 26 4/21. Dan untuk silinder tu pula kita akan dapat ni adalah luas bulatan. Sekali lagi 22/7 darab dengan 5/2 kuasa 2 darab dengan tinggi ni adalah 6. Jadi kita dapat ni adalah 22/7 darab dengan 2.5 kuasa 2 darab 6.
Okey, ini dapat pula 117/6/7. Jadi untuk isi batu gabungan ini, kita perlu tahu ini adalah kena tambahkan dua-duanya. Jadi tambahkan 26/4/21 dengan 117/6/7. Jadi kita hanya setakat perlu tekankan dua-dua nilai ini dan kita dapat ni adalah 144/1/21 cm padu. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya pula dia minta kita carikan luas permukaan bahagian yang berlorek, iaitu sebenarnya ini adalah luas keratan rentas. Jadi kita sebenarnya hanya perlu rujuk kepada rumus prisma dan kita masukkan nilai-nilai yang diberi itu ke bahagian yang sesuai. Okey, jadi isi batu prisma ni kita diberi 477. Jadi masukkan 477 di sini. Luas permukaan ini adalah bahagian yang kita nak cari. Jadi kita boleh tulis semula luas keratan rentas. Lepas tu tingginya adalah 9. Jadi kita pindahkan 9 ke sebelah. 477 bahagi 9, kita dapat kita punya luas keratan rentas tu. Jadi hasil bahagi tu adalah jawapan kita lah. Iaitu sebenarnya luas keratan rentas sama dengan 477 bahagi 9. Kita dapat ni adalah 53 cm persegi. Jadi kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan ni pula dia minta untuk carikan tinggi sisi segitiga untuk piramid ni. Jadi kita diberi nilai tu 1280. Okey, jadi kita akan carikan tinggi untuk piramid ni dulu. Jadi tinggi yang kita rujuk tu adalah tinggi ini. Tinggi yang tengah-tengah ni. Bahagian ni yang kita carikan. Lepas tu kita perlu gunakan teorem Pythagoras untuk mencari x lah. Jadi di sini dia sebenarnya menguji dua bahagian tu. Jadi kita carikan tinggi untuk kita punya piramid ini dulu, iaitu ini isikan 1280 sama dengan 1/3. Luas tapak tu adalah 1 segi 4 sama, iaitu 16 darab 16. Dan tinggi itu adalah kita carikan dahulu sendirilah. Jadi kita darabkan yang ni 16 darab 16 darab bahagi dengan 3. Okey, kita dapat ni adalah 1280. Yang ini bahagiannya 256 bagi 3 T. Jadi selepas tu kita kena selesaikan T kita, iaitu 1280 bahagi dengan nilai ini. Bahagian ni boleh guna kalkulator tekanlah. Jadi kita dapatkan nilai T kita, iaitu 15. Dan ini adalah bahagian sini 15. Jadi X itu sebenarnya adalah hipotenus untuk segitiga tu, iaitu X ni adalah dan ini bahagiannya adalah 8 lah, iaitu separuh aja. Jadi X ni adalah 15 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2, gunakan teorem Pythagoras lah. Jadi selesaikan ni 15 kuasa 2 adalah 225 dan 8 kuasa 2 64. Kita dapat ni adalah 289. Jadi punca kuasa 2 tu kita akan dapat nilai ini adalah 17. Jadi bab ini sebenarnya agak senang saja. Kita hanya boleh rujuk rumus yang diberi dalam kertas soalan tu dan menggunakan rumus yang betul untuk tersebut. Jadi masukkan nilai dan pulang kepada keadaan soalan. Tengok adakah dia minta kita carikan luas permukaan isi batu atau diminta untuk mencarikan nilai satu sisi. Bab ini juga boleh mungkin tanya tentang lukisan bentangan. Tabal lagi banyak soalan daripada buku rujukan dan bab ini sebenarnya agak senang saja. Jadi itu saja untuk video ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.